Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Selamat petang, salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi CD yang ke-133 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini membawa kebaikan, membawa manfaat, dan juga moga-moga dengan pertemuan ini ada amalan yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian. Ahlan kepada semua sahabat-sahabat yang saya nampak di ruang komen. Hardi Suhaimi, Murwani Ahmad, Laitun Absah, Norazia Mukhtar, Zaliha Kamaruddin, Muhammad Badrul Syam, Fauzia Muhammad Yusuf, Hasiyah Nun, Laitun Absah, Kati Khairuddin, Samzia SBT, Jamaliyah Manab, Ruzia Ma'aruf, Zakira Ahmad, Siti Arfah, Safia Sapian, Arif Taib, Hashimah Uthman, Zuraida Siddiq, Galik Spirit, Hasliza Abdul Rahman, Nur Zaidah Jailani, Rohida Abdul Rahman, Kamiza Muhammad Amil, Ummi Zayahadi, Faridah Ismail, Rahila Junid, Hasliza Abdul Rahman, Sa'idah Sa'id, Muhammad Malbari, dan juga Tuan Nur Rahim Sharif, Karimah binti Abu Bakar, serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Bagaimana suara saya pada petang ni? Kerana hujan lebat. Adakah suara saya jelas? Kalaulah jelas, mohon komen jelas dan jelas daripada mana. Lalu mohon sahabat-sahabat komen adakah jelas ataupun tidak, kerana di kawasan saya hujan lebat pada petang ini. Moga-moga ianya adalah hujan yang mendatangkan manfaat. Hujan yang mendatangkan Allahumma sayyiban nafi'a. Lalu ada yang kata jelas daripada Kuala Selangor, USJ jelas, daripada JB jelas, Seri Kembangan, Singapura. Kemudian ada yang kata belum hujan lagi, Alam Damai jelas, daripada Shah Alam jelas, Kepong, Melaka, Sabah, daripada Senawang, daripada Kajang setakat ni jelas, Penang, kemudian Shah Alam, Semenyih jelas walaupun hujan. Kemudian daripada Shah Alam, Kuala Terengganu, Zoo View Ampang, Singapura, Ceras, PD, Gombak, Perak Tengah, Puchong, Seri Kembangan, Tanjung Malim. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, daripada Bandar Tenggara, hujan lebat, hujan lebat petang ni. Daripada ST Besar, Bangi, dan juga daripada Kajang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberi maklum balas. Saya ingat lagi ketika mana, kalau waktu petang-petang ni, ketika mana saya baca nama-nama daripada tempat-tempat ni, ayah mertua saya dia akan gembira. Ayah mertua saya, kalaulah saya balik ke Semenyih. Sebab sebelum ni saya tak duduk sini pun. Sebelum ni saya duduk Shah Alam. Lalu kalaulah saya baca nama-nama ni, maka dia akan duduk dekat depan, dia kata, banyaknya orang dengar. Daripada pelbagai tempat, daripada pelbagai negeri, dan dia seronok. Dia seronok, gembira sangat. Yang mana sebab dia antara orang yang besarkan saya dekat madrasah dan sebagainya. Lalu sebab itu bila baca-baca nama-nama daripada tempat mana ni, dia selalu excited, dia selalu gembira. Moga Allah merahmati pusara beliau dan moga Allah Subhanahu wa taala ampuni beliau. Lalu kita telah tiba pada riwayat yang ke muka surat 178. Muka surat 178, riwayat yang ke 232.
muka surat 178, riwayat yang ke-232. Kita masih lagi membicarakan berkenaan tentang doa-doa pada waktu pagi dan petang yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Kita dah baca lama dah dan banyak, bermula daripada muka surat 165 dan sekarang ni 178. Dah lebih daripada 10 muka surat. Masih lagi pada tajuk zikir pagi dan petang, yang mana Imam Nawawi sendiri sebut ianya adalah antara bab yang paling panjang ketika mana daripada bab-bab zikir dan doa, iaitu zikir pagi dan petang. Terima kasih kepada yang bantu catat di ruang komen. Muka surat 178, riwayat yang ke-232. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, saya lupa tadi, kita mulakan dengan perbetulkan dahulu niat. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbih wa thawabih, amin amin ya rabbal alamin. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, warawaina, dan kami telah riwayatkan fi kitab Ibn Sunni, dalam kitab Ibn Sunni rahimahullah, itulah kitab Amalul Yaumi wal Lailah, beberapa hadis yang berada daripada semalam kita baca, kebanyakannya daripada kitab Ibn Sunni, iaitu Amalul Yaumi wal Lailah. Daripada siapa? An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas sepupu Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala idza asbah, sesiapa yang pada waktu pagi berkata ataupun mengucapkan, dia membaca apa? Zikir yang berikut, doa yang berikut. Apakah yang dia baca? Lalu waktu petang pun sama. Nanti di hujung riwayat kita nampak. Sama-sama kita sebut, Allahumma inni asbahtu. Itu waktu pagi. Waktu pagi asbahtu. Adapun pada waktu pesang, amsaitu. Hamzah berbaris atas, mim dalam keadaan sukun, sin berbaris atas, ya dalam keadaan sukun, dan ta pada baris depan, amsaitu. Ataupun AMSAITU. Lalu sama-sama kita baca lagi sekali. Allahumma inni amsaitu minka fi ni'mah wa afiyah wa sitrin fa atmim ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Dan doa berhenti di situ, berakhir di situ. Kita baca lagi 2 kali, sebab dalam riwayat disebut kena baca 3 kali pada waktu pagi dan petang. Lalu kita baca lagi sekali, Allahumma inni asbahtu, memberi erti waktu pagi, tukarkan kepada amsaitu. Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atmim ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Alhamdulillah, kita dah baca 2 kali. Untuk kali ketiga, kita baca dengan kita lihat terjemahan sekali. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, ahlan-ahlan kepada semua. Lalu kita sedang membicarakan tentang zikir pada waktu pagi dan petang daripada kitab Al-Adhkar, riwayat yang ke-232. Allahumma inni amsaitu. Apakah terjemahan Allahumma? Ya Allah, ini sesungguhnya aku amsaitu menempuh waktu petang.
ataupun berpetang. Lalu bagaimanakah keadaan kita berpetang? Minka, daripada kamu, fi, dalam keadaan ni'mah, kenikmatan. Lalu kita berkata, ya Allah, aku menempuh pada waktu petang pada saat ini, pada ketika ini. Kalaulah pagi, asbahtu, pada waktu pagi. Dalam keadaan apa? Fi ni'mah, minka, fi ni'mah, mendapat nikmat daripada kamu. Dan ini sebenarnya adalah satu doa yang menarik. Walaupun apa jua situasi, keadaan yang kita menempuh sesuatu petang ataupun pagi padanya, dan kita mungkin berada dalam kesulitan. Kenapa dia? Nangis. Bawa sini Aisyah, sini. Okey. Kita berada dalam kesulitan, kita berada dalam kesempitan, kita berada pada sesuatu ujian. Tetap kita kena ingat pasti ada nikmat yang Allah sedang bagi. Ada nikmat. Kenapa ya Aisyah? Kenapa sedih? Tak ada tutup dah. Okey. Nak naik atas? Nak duduk sini? Duduk sini. Nak naik atas? Nak pergi kakak? Okey. Lalu kita berada pada keadaan nikmat. Kerana sebenarnya walaupun teruk bagaimana keadaan kita sekalipun, hakikatnya masih ada lagi nikmat yang Allah berikan. Walaupun waktu itu mungkin tidak ada nikmat harta, walaupun pada waktu itu mungkin tidak ada nikmat kesihatan, walaupun pada waktu itu mungkin tidak ada nikmat daripada keluarga, hakikatnya kita masih hidup itu adalah nikmat. Ada sesuatu daripada anggota tubuh badan kita yang berfungsi, masih lagi nikmat. Hakikatnya sedang bernyawa, masih lagi nikmat. Dan sebenarnya apa jua keadaan kita, kita kena sentiasa ingat kita sedang dilindungi, sedang berada dalam nikmat. Lalu sebab itu kita kata, Allahumma ya Allah, sesungguhnya pada waktu petang ini daripadamu aku berada dalam nikmat. Walaupun kita mungkin tidak nampak nikmat itu, tetapi hakikatnya kita masih berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa afiyah, dan juga keafiah. Kita dah pernah sebut tentang afiyah. Apakah maksud afiyah? Ianya satu perkataan yang memberi makna yang luas. Afiyah di dunia dan juga afiyah di hari akhirat. Kita dah pernah baca tentang doa afiyah pada muka surat yang ke-172, riwayat yang ke-216. Kita pernah cerita tentang afiyah. Lalu kita kata, ya Allah, pada waktu petang ini daripadamu aku berada dalam afiyah. Wasitrin, dan aku berada wasitrin dalam perlindungan. Sitir maksudnya dilindungi. Kita berada dalam perlindungan. Di sini diterjemahkan sitir dengan pakaian. Tetapi maksud sebenar daripada sitir adalah perlindungan. Ditutupkan segala aib. Lalu itu maksud sitir. Lalu kita tukarkan makna sitir, perlindungan, letakkan di atasnya kurungan. Maksudnya adalah perlindungan. Lalu kita berkata, walaupun mungkin kita berada dalam kesempitan, kita berkata, ya Allah, sesungguhnya aku berpetang dalam 3 keadaan ini. Dalam keadaan pada waktu itu ada nikmat, ada afiah, kesejahteraan, dan juga adanya sitir, iaitu perlindungan. Maka bila kita bersangka baik kepada Allah, walaupun dalam keadaan yang mungkin sukar, bila kita bersangka baik kepada Allah, walaupun dalam keadaan yang sempit, ketika mana kita bersangka baik kepada Allah, walaupun kita berada di dalam ujian, maka Allah pasti akan ubah keadaan kita. Macam Nabi SAW. Nak naik atas? Nak naik atas kakak Okey. Nak pergi naik atas. Pergi kakak. Okey. Kita lihat keadaan Nabi SAW ketika mana baginda Rasul SAW berada dalam situasi peperangan Khandaq. Berada dalam situasi peperangan Khandaq. Musuh ribuan dalam bentuk puluhan ribu datang nak menyerang Madinah.
Waktu itu dalam tempoh hanya beberapa hari, Nabi dan para sahabat kena gali parit yang nampak mustahil pada logik manusia. Tapi bagaimana kita nampak bila Nabi berhadapan dengan satu batu besar yang para sahabat tidak mampu untuk pada waktu itu memecahkannya. Kita nampak dalam keadaan begitu, Nabi SAW pukul batu itu dengan tangan baginda yang mulia. Pukulan pertama, Nabi SAW bersabda, kita akan memiliki kerajaan Kisra. Pukulan yang kedua, Nabi bersabda, kita akan memiliki kerajaan Kaisar. Begitulah seterusnya. Lalu dalam keadaan tak mampu nak berlawan Quraisy, yang mana tentera daripada kalangan bangsa Arab, Nabi menyebut kepada para sahabat, kita akan dapat mengalahkan tentera yang lebih ramai, tentera yang lebih besar. Dan daripada sini ketika itu orang-orang munafik mengejek Nabi. Tetapi para sahabat yakin dan percaya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sangka baiknya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu hijrah, bagaimana dalam keadaan Nabi dikejar, bagaimana ungkapan-ungkapan yang keluar daripada mulut Nabi bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebab itu kita kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun waktu sekarang ini kita mungkin berada dalam situasi yang mungkin kita tak nampak nikmat, sebenarnya ia ada. Kita mungkin tak nampak afiah, sebenarnya ia ada. Kita mungkin tak nampak sitar, sebarang perlindungan, sebenarnya ianya ada. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Lalu apa yang kita minta? Ya Allah, sesungguhnya aku menempuh waktu petang dalam keadaan daripadamu aku beroleh nikmat, afiah dan juga sitar perlindungan. Bila kita dah bersangka baik dengan Allah begitu, apakah doa seterusnya? Maka ya Allah, atmim, sempurnakanlah ni'mataka, nikmat kamu yang ada padaku, wa afiyataka, afiah, keselamatan, kesejahteraan, sempurnakanlah, wa sitraka, dan sempurnakanlah pada waktu itu perlindungan yang dikau berikan kepadaku, fi dunya, di dunia, wal akhirah, dan juga di hari akhirat. Lalu kita nampak di sini doa ini mengajar kepada kita sesuatu yang positif untuk kekal berada dalam keadaan positif. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca doa ini pada waktu pagi, thalatha marrat, sebanyak 3 kali, idza asbah, apabila pada waktu pagi, wa idza amsa, dan apabila waktu petang, dia baca 3 kali doa ini. Apa sabda Nabi SAW? Kana haqqan 'ala Allah Ta'ala ayyutimma 'alaihi ni'matah. Sabda Nabi, kana adalah haqqan, menjadi hak ke atas Allah, ataupun diterjemahkan sebagai pasti Allah akan menyempurnakan untuknya nikmatnya. Lalu bila seseorang itu kekal bersangka baik dengan Allah, dia pada waktu itu kekal positif dengan apa jua keadaan dia, walaupun mungkin dahsyat, walaupun mungkin teruk. Sebab itu kalau kita belajar sabda Nabi SAW daripada hadis Jabir bin Abdullah, sebelum Nabi wafat, Nabi pesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Jangan di antara kalian ada yang meninggal dunia kecuali dia mesti dalam keadaan sangka baik dengan Allah. Dalam sepotong riwayat yang lain ada dinukilkan oleh Imam Suyuti ketika mana beliau tulis dalam kitab beliau Syarhus Sudur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syarhus Sudur bi syarhi ahwalil mauta wal kubur, yang mana diterjemahkan sebagai ziarah ke alam barzah. Maka di situ Imam Suyuti bawakan satu tajuk khusus tentang sebelum meninggal dunia ataupun ketika mana sakarat, hendaklah bersangka baik kepada Allah. Yang mana ini adalah kitab dia. Kitab yang menarik, yang mana saya baca
ziarah ke alam barzah. Ziarah ke alam barzah oleh Imam Suyuti, dan ataupun nama asalnya Syarhus Sudur bihali, Syarhus Sudur bihali ahwalil mauta wal kubur. Ada satu tajuk pada awal buku yang Imam Suyuti bawakan, tajuk tentang sangka baik dengan Allah sahaja. Hendaklah bersangka baik kepada Allah. Lalu disebutkan di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada salah satu riwayat, dalam riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah, daripada Anas bin Malik, yang mana Nabi pernah menziarahi seseorang. Lalu Nabi bertanya, waktu tu pemuda tu, orang tu dalam keadaan sakaratul maut, sakit yang sangat. Kalaulah kita rasa kehidupan kita sekarang ni teruk, tak ada yang teruk lebih daripada sakaratul maut. Lalu orang tu dalam keadaan sakaratul maut, maka pada waktu itu Nabi bertanya kepadanya, apakah perasaan kamu? Maka pemuda tu menjawab, aku sangat mengharapkan, dia bersangka baik dengan Allah, aku sangat berharap yang Allah ampunkan dosa-dosaku. Maka Nabi SAW bersabda, Allah pasti akan mengampunkan dosa-dosanya. Sebab dalam keadaan begitu, dia tetap bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ini adalah satu yang mana kita nampak pentingnya dalam apa jua keadaan kita bersangka baik dengan Allah. Sebab dalam sepotong riwayat yang lain, sabda Nabi SAW, ana inda dhanni abdi bi, aku berada pada sangkaan hamba-Ku, melayan hamba-Ku berdasarkan sangkaan dia. Lalu sebenarnya doa ini banyak mengajar kepada kita untuk positif pada Allah, walaupun apa jua keadaan kita, untuk bersangka baik kepada Allah walaupun pada apa jua keadaan kita. Maka ini adalah doa yang kita baca tadi, 3 kali pagi, 3 kali petang. Bila diamalkan itu, sabda Nabi, kana haqqan 'ala Allah, pasti Allah adalah menjadi hak ke atas Allah untuk Allah sempurnakan nikmatnya kepada orang tersebut. Lalu daripada doa ini kita belajar pentingnya bersangka baik kepada Allah. Daripada doa ini kita belajar hendaklah sentiasa positif walaupun pada apa jua keadaan. Kerana apapun keadaan dunia kita, kita baca dalam sepotong hadis yang lain yang ada dalam Riyadhus Salihin, kelak pada hari kiamat Allah akan bawakan dengan keadaan, dengan seorang hamba yang paling teruk dekat dunia. Dia adalah antara orang yang paling teruk kat dunia. Dia mungkin sentiasa sakit, dia mungkin sentiasa diuji. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam riwayat tersebut menyebut Allah celup dia seketika, Allah letakkan dia seketika dalam nikmat syurga. Sekejap je, Allah tak letak terus, Allah letak dia sekejap sahaja dalam nikmat syurga. Dan kemudian Allah tanya dia balik, bagaimanakah keadaan kamu dulu dekat dunia? Bagaimana keadaan kamu? Maka hamba yang sentiasa keadaannya teruk dekat dunia, tetapi bila dia dah merasai nikmat syurga, dia akan berkata, ya Allah, aku tak ada apa-apa keadaan buruk kat dunia. Dia lupa segala kesakitannya di dunia. Maka itulah keadaan syurga. Dan inilah realiti dunia. Sebab itu pentingnya kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya tak ada orang yang mana dalam keadaan baik sentiasa. Setiap orang sedang diuji, setiap orang sedang berada dalam situasi, namun setiap orang ujiannya berbeza-beza dan situasinya berbeza-beza. Jom kita lihat riwayat seterusnya, riwayat yang ke-233. Apakah yang ada pada riwayat 233? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, warawaina, dan kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dan juga Ibnu Sunni, daripada dua kitab ini, kitab Imam Tirmizi dan juga Ibnu Sunni, iaitu Amalul Yaumi wal Lailah. Daripada siapa? Daripada sepupu Nabi juga, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Macam mana Abdullah bin Zubair adalah sepupu Nabi? Sebab mak dia dan juga ayah Nabi adalah adik-beradik. Mak kepada Zubair ibn al-Awwam.
mak kepada Zubair dan juga bapa Nabi adalah adik-beradik. Mak kepada Zubair adalah Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Lalu daripada Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhum, beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sabahin yusbihul ibadu fihi illa munadin yunadi subhanal malikil quddus." Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah setiap pagi yang dilalui oleh para hamba kecuali akan malaikat berseru subhanal malikil quddus. Sama-sama sahabat ikut, subhanal malikil quddus. Apakah terjemahannya? Subhana, maha suci, al-malik, zat, al-malik, raja, al-quddus, yang maha suci. Maka pada waktu itu subhanal malikil quddus, ada malaikat yang seru. Illa saraha sarikh ayyuhal khalaik. Maka bila ada malaikat yang menyeru subhanal malikil quddus, maka malaikat yang lain pada waktu itu berseru. Apakah malaikat yang lain berseru? Sabbihu ayyuhal khalaik, wahai sekalian makhluk, sabbihu, bertasbihlah kalian, al-malikal quddus, dengan tasbih kepada raja yang maha suci. Lalu ketika mana ada malaikat setiap pagi pada waktu itu menyebut subhanal malikul quddus, akan ada suara yang lain berkata kepada makhluk-makhluk yang lain, wahai semua makhluk, ucapkanlah juga subhanal malikil quddus. Maka sebab itu daripada riwayat ini menjadi dalil untuk kita memperbanyakkan ucapan subhanal malikil quddus. Pada awal bab ini kita dah digalakkan untuk membaca subhanallah wa bihamdih, ataupun dalam riwayat Abu Daud subhanallahil azim wa bihamdih, dan di sini kita puji Allah dengan ucapan subhanal malikil quddus. Lalu pada waktu itu ada malaikat seru, wahai makhluk-makhluk, termasuklah manusia dan jin, ucapkanlah tasbih subhanal malikil quddus. Moga-moga kita boleh amalkan ucapan tasbih subhanal malikil quddus. Maka ini yang ada dalam riwayat daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang ke-234. Riwayat yang ada dalam riwayat 234. Dalam kitab Ibnu Sunni juga, kata Imam Nawawi, kami telah riwayatkan warawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami telah riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada siapa? Daripada sahabat yang bernama Buraidah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala idza asbaha wa idza amsa, sesiapa yang pada waktu pagi dan petang mengucapkan. Lalu kita boleh baca terus, kerana doa ini untuk bacaan pagi dan petang. Nak baca apa? Jom sama sahabat-sahabat ikut. Rabbi, adakah jumpa doanya? Bermula daripada Rabbi. Bermula daripada Rabbi. Rabbi Allah, tawakkaltu alaih, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, la ilaha illallah, al-aliyyul azim, ma syaa Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Maka apa sabda Nabi SAW? Barang siapa yang pada waktu pagi dan petang membaca doa yang kita baca tadi, kejap lagi kita akan ulang lagi sekali.
Sabda Nabi di hujung hadis itu, summa mata dakhalal jannah. Kalaulah dia meninggal dunia pada waktu pagi itu ataupun pada waktu malam itu, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk syurga. Jom kita baca lagi sekali. Apakah doa dia? Rabbi Allah tawakkaltu alaih la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim la ilaha illallah al-aliyyul azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Apakah terjemahannya? Rabbi Allah. Kita mulakan doa ini dengan kita membuat pengakuan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Apa jua keadaanku, aku adalah hamba kepada Allah. Aku bukan sekadar hamba Allah waktu senang. Aku bukan sekadar hamba Allah waktu susah. Apa jua situasi keadaanku, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Tawakkaltu alaih, kepadanya aku berserah. Hanya kepada Allah aku berserah. Dan yang kita nampak di sini, 2 kali kita membuat pengakuan dalam doa ini, hanya kepada Allah kita berserah. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku berserah. 2 kali kita membuat pengakuan hanya kepada Allah yang mana kami berserah. Daripada cara susunan doa ini kita belajar, bila kita sebut Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, maksudnya kita mengaku kita adalah hamba. Orang yang sentiasa ingat dirinya adalah hamba, maka dia sentiasa akan pada waktu itu berserah pada Allah. Hendaklah kita sentiasa berserah kepada Allah, kerana berserah kepada Allah adalah sifat sebagai seorang hamba Allah. Wa huwa rabbul arshil azim, dan pada waktu itu kita memuji Allah, dan Dia iaitu Allah, Rabb adalah Rabb al-arshil azim, kepada arasy yang agung. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Al-azim, yang maha al-ali, yang maha tinggi. Al-azim, yang maha agung. Masya Allah kan, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Lalu sebab itu kita kena berserah kepada Allah. Dalam keadaan kita dituntut untuk berusaha, buat sebaik mungkin, berdoa. Tetapi kita perlu ingat, kenapa kita kena berserah kepada Allah? Kerana hakikatnya, Masya Allah kan, apa yang Allah nak, yang Allah ingin, pasti akan terjadi. Dan begitu juga, wa ma lam yasha', dan apa yang Allah tidak kehendak, yang Allah tidak ingin, walaupun kita usaha macam mana sekalipun, lam yakun, pasti tidak akan berlaku. Kenapa begini? Kenapa hanya yang Allah nak sahaja berlaku? Kenapa yang Allah tak nak takkan berlaku? Kenapa? A'lamu, aku mengetahui, annallah, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu dengan pengetahuan. Allah mampu buat apa sahaja, dan Allah tahu segala benda. Lalu apa yang Allah buat berlaku hanya dengan kehendaknya, tidak berlaku pada waktu itu dengan kehendak dan kemahuan kita. Lalu sebab itu orang yang benar-benar dia menghayati doa ini, dia pada waktu itu berserah kepada Allah. Sabda Nabi, kalaulah pada hari itu ataupun malam itu dia meninggal, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk syurga.
Maka kita berhenti di sini. Alhamdulillah, kita dapat belajar 3 amalan. Kita dapat belajar 3 amalan. Moga-moga kita boleh bawa dalam kehidupan seharian. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Moga-moga bermanfaat pertemuan kita. InsyaAllah, kepada yang berkelapangan, InsyaAllah malam ini ada perkongsian maghrib pada jam 8 malam dengan tajuk bagaimanakah para sahabat baginda menghadapi ujian dan musibah. Lalu ianya berkaitan dengan sirah kepada sahabat yang berkelapangan. Kita jumpa nanti pada jam 8 malam hingga Isyak, insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua. Kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Saya lupa. Sebab tadi ada yang tanya, apakah link kepada channel? Sebentar. Apakah link dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Saya sharekan sekejap link dia. Okey, saya dah sharekan link dia. Jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Dan kita jumpa malam ini jam 8 malam insya-Allah. Terima kasih semua.